أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang memberi keizinan, memberi nikmat kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Segala-galanya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat selawat itu Allah tambahkan lagi berkatan dan Allah buka kita semua untuk kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi faham untuk beramal sebagaimana yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah ditulis dan ditulis oleh para alim ulama. Malam ini kita cuba mencontohi lagi berkenaan dengan sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita merujuk kitab Bangun Masjid jilid yang pertama. InsyaAllah malam ini kita masuk bab Maja'a fi nasr al-asari 'inda takbir, iaitu bab yang telah datang pada menyatakan menjarakkan jari ketika mengangkat takbiratul ihram. Sebab itu kadang-kadang kita lihat dalam masyarakat kita yang solat ni macam-macam ragam bentuk orang kat takbir. Dia buat main, kadang-kadang macam Hitler pun ada, macam ni pun ada. Ada jari tapi saja dia buat mengumbuk hai kemudian sebelah kiri kanan. Ini tidak mengikut sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa buah hadis yang kita akan lihat, kita belajar hadis Nabi. Ini satu perkara yang nikmat kalau kita rasa belajar hadis Nabi ni. Bab sembahyang dah zaman 2013 ni nak belajar apa-apa lagi sembahyang, asalkan Tuhan terima sudahlah. Kalau tidak, Nabi tak sebutlah sembahyang lah sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Jadi melalui periwayatan hadis ini kita cuba melakonkan dalam solat kita itu sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi kita masuk bab mengangkat tangan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati nashara asabi'ahu hasan. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu iza kabbara, bila dia mengangkat takbir untuk salat, dia akan menjarakkan ataupun menjarangkan jarinya, asabi'nya, semua jari dia. Artinya tidaklah begini. Kalau ikut hadis yang riwayat Abu Hurairah tu, dia akan menjarangkan jarinya. Satu riwayat, So, kalau orang yang buat macam ni sah lah, sah juga solat dia. Cuma yang ada ketikanya diriwayatkan oleh sahabat Nabi, Nabi dia jarang kan, bukan jarang sangat. Sampai macam ni tu bodoh nak bodoh je lah. Cantik, perbuatan Nabi ni cantik, elok, molek. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, boleh lihat masalah yang akan datang 279 kata Abu Isa, hadis ini hasan lagi sahih. Kemudian Imam Tirmizi ini bawa satu hadis lain yang lebih asah daripada riwayat yang kita baca tadi. Mana yang lebih asah, yang lebih kuat lah. Tadi hadis tadi jarang kan jari. Kita lihat hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abi Hurairah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi salati rafa'a yadayhi madda.
kata Abi Hurairah, Nabi apabila masuk solat, maknanya mendirikan sembahyangnya, iza rafa'a yadayhi, dia angkat tangannya tegak. Tidak begitu, tegak. Nabi tegak. Tidak begitu, tegak. Jaga tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya segala jari-jari Nabi yang 10 itu menuju ataupun menghadap langit. Ni mukanya macam kau imam lah. Nak belajar silat macam cara yang begitulah kan. Jadi jari Nabi ni dia begitu ke atas, tegak ke atas. Ni sifat takbir Nabi. Sebab kita ni dah terbiasa nak cepat. Semayang ni kata orang jangan tak semayang kata. Pasal ada 10 minit je. Betul kan nak masuk meeting lah, nak masuk seminar. Usahkan solat, tak air semayang pun syarat je, yang wajib, yang sempurnanya tak tahulah macam mana kan. Jadi dan duduk atas saf dia, angkat Allahu Akbar. Itu tak sungguh menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dia bersungguh. Sebab ni satu ketika saat di mana hamba sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biarlah bersopan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Abu Isa, bermula hadis ini lebih asah daripada hadis yang pertama yang jarangkan jari tadi. Kerana adalah rawi hadis merenggangkan jari itu salah daripada rawinya, ataupun salah daripada riwayatnya. Itu ulasan daripada Abu Isa. Antara dua hadis yang kita baca ni, hadis yang kedua ni lebih kuat ikut nilaian ulama hadis. Masalah kita lihat, mengangkat tangan waktu takbiratul ihram, bagaimana hukum? Apa hukumnya kita angkat takbir? Mengikut Imam Muslim, hadis dia, dan disyarah oleh Imam Nawawi, ijma' sekalian umat mengangkat tangan itu hukumnya sunat. Maknanya kalau tak angkat, dia tak buat benda yang wajib, tak terus Allahu Akbar, ataupun masuk-masuk tu letak atas perut, Allahu Akbar katanya, dia tak angkat tangan, sah kat sembahyang dia. Ijma' kata sunat dia pada waktu takbiratul ihram. Barangkali itulah kita lihat setengah sahabat kita kalau datang masuk sembahyang, terutama mereka yang masbuk, yang lewat. Yang lewat tu dia tak angkat takbir lah, lopok terus. Lepas tu kita belajar dulu, takbir orang yang kelewatan itu, susunan ataupun tertibnya, takbir dia itu mesti niat. Itu adalah takbiratul ihram, bukan takbir rukuk. Kita dah lepas bicara tentang itu. Dan kata Imam Syafi'i, bersalahan mereka pada yang lain. Maka kata Syafi'i dan Ahmad dan jumhur ulama di kalangan para sahabat menghukumkan sunat mengangkat kedua tangan juga, iaitu bila? Pada waktu rukuk. Kita nak rukuk, Allahu Akbar, terukuk, angkat tangan juga sunat. Syafi'i, Ahmad dan jumhur para sahabat. Mana pergi Maliki, Imam Malik dengan Imam Hanafi, tak ada disebut dalam ni. Kadang-kadang dulu punya perbahasan disebabkan angkat takbir ni pun jadi hal juga. Hukum dalam mazhab Syafi'i sunat je, tidak sampai buat tak buat tu batal sembahyang, tidak. Dan ini adalah ada juga riwayat daripada Malik. Bagi Syafi'i satu kaul, satu pendapat bahawasanya disunatkan mengangkat kedua tangan itu pada tempat akhir, yang keempat. Kita angkat juga pada tempat yang keempat, iaitu bangun daripada tasyahud awal, kita tahiyat, Allahu Akbar tu kita angkat tangan, kita
Ini satu pendapat dalam mazhab ataupun kaul Imam Syafi'i. Kaul inilah yang betulnya. Sesungguhnya dalilnya daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya ia memperbuatnya. Kata Ibnu Umar, hadis ni dalam rakaat yang kedua selepas tasyahud awal tu, bangun tu, ada hadis Nabi buat angkat takbir, angkat tangan, bukan terus Allah Akbar letak tu. Kalau kita buat begitu, artinya kita telah mengikuti cara solat Nabi. Angkat takbir, angkat tanganlah. Yang meriwayatkan hadis ini juga oleh Imam Bukhari dan sah kau daripada hadis Abi Hamid As-Sa'idi, juga meriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan Tirmizi dengan sanad-sanad yang sahih. Bukan sanad yang lemah, Itu kadang-kadang kita mungkin dalam syarikat kita dah tak cara sangat, tak apalah, tinggal lagi kita yang tahu ni sudah ada dalilnya yang kita buat, kita tahu ada dalil yang kita angkat tangan waktu bangun daripada rakaat yang kedua. Kata Abu Bakar Al-Munzir dan Abu Ali At-Tabari daripada ashab kita, yakni mazhab Syafi'i kita, ada setengah daripada ahli hadis disunatkan pula pada sujud. Maknanya kita duduk nak sujud tu angkat takbir, Allah. Ada pendapatnya. Kita kata betul. Ada orang tanya, Ustaz nak angkat takbir ke nak sujud? Tak pernah buat dia orang. Kita tak baca banyak kitab, dalam kitab sekolah dulu tak ada disebut. Tak salah lah, betul lah tu. Kalau ada orang tu dia baca, dia buat, kerana ada pendapat, ada pandangan. So semayang kita jangan berkata-kata. Dia duduk sebelah kita, dia angkat takbir, aku betul ke dia betul? Tunjuk warak lebih angkat takbir. Macamlah betul. Betul lah tu. Hang pun betul, dia pun betul. Hantar angkat betul, dia angkat pun betul. Yang tak betulnya tak semayang lah tu. Dia ada boleh buat hal, tak tahu mana satu betul, lebih baik tak semayang. Tak ada siapa salah. Salah lah tak semayang, Baik, masalah mengangkat tangan waktu takbir itu bagaimana kaifiat? Nak angkat ni, ulama tanya kita, macam mana angkat tangan? Angkat lah Ustaz, apa susah sangat? Ya, kalau tak susah orang tak bincang benda ni. Imam Nawawi ni bukan kecilnya ulama dalam mazhab Syafi'i, imam besar lah dia. Kata Imam Nawawi, adapun bermula sifat angkat tangan itu, maka yang masyhur dalam mazhab kita, cara angkat tangan yang masyhur itu, dan juga merupakan mazhab jumhur, bahawa diangkat kedua tangan itu membetuli dua bahu dia. Ini yang masyhur, betul dua bahu dia. Ni bukan dekat, bukan di dada dia, bahu. Ni di dada kan. Ni bahu. Kan ada yang kita tengok, oh syekh tu angkat begini lah. Yang masyhur dalam mazhab kita bahu, bukan begini. Walaupun besar serban dia, depan Kaabah dia semayang, macam ni ngangkatnya. Itu pendapat yang tidak masyhur, bukan tak sah. Jangan ikut orang, ikut pendapat yang jumhur. Kita jarang-jarang pergi bila tengok orang tu lain macam pakaian dia, kita nampak sedap ikut style dia. Jadi membetuli bahu dia, sifat membetuli bahu. Dengan sekira-kira bertentangan hujung jari, sekira-kira agak-agak lah, hujung jari ni puncak telinga, ni puncak telinga kan, dia kena sama, sekira-kira agak-agak sama lah.
telinga ni, cuping atas ni sama dengan ujung jari kita. Jadi tak adalah sampai Allahu Akbar ke atas no kan. Pelik lah, nampak tak cantik sembahyang tu, ataupun ke bawah sangat kan. Jadi kadang-kadang orang lihat sembahyang style Yahudi yang dekat tembok tu, macam-macam cara kan, ataupun golongan Syiah punya sembahyang kan, angkat takbir. Jadi jari betul ni, yang ujung ibu jari ni berada di paras cuping telinga. Kalau lah kata jari dia panjang, ini pendek, telinga dia pendek, macam mana nak buat? Siapa kan nak begini, nak pergi sambung sekira-kira lah. Kadang-kadang orang telinga halus kan, tangan dia, jari dia panjang, jadi dia nak ambil hadis ni, dia nak bagi sama pula, dia ukur saja begini, tak boleh lebih, ini pula panjang, macam ni lah. Tak ada, dia sekira-kira tegak, angkat, betuli bahu, cantik ya, betuli bahu ya. Dan dua tapak tangannya bertentangan dengan dua bahu. Ni tapak tangan ni mesti bertentangan, bukan gini ya. Kata Nawawi, maka inilah makna perkataan mereka yang dikatakan membetuli dua bahu. Dan inilah telah menghimpun oleh Imam Syafi'i di antara segala riwayat hadis. Imam Syafi'i dia kutip semua hadis tentang angkat takbir ni, dia himpun, dia kata begini cara dia. Dia himpunkan segala hadis riwayatnya, itulah cara mengangkat takbir mengikut Imam Syafi'i. Maka dibilang orang bagus yang demikian itu. Maka orang nampak cara penjelasan Imam Syafi'i ini, diambil semua hadis-hadis ni, cara mengangkat takbir, inilah yang paling cantik, yang paling lawa ketika kita angkat takbir. Habis itu tentang sifat dia, sifat angkat takbir. Lepas belajar saat lagi lepas mayang, kita lupa pasal benda ni dah selalu sangat. Bila sekali dengar 5, tak sampai seminit pun saya sebut, dah masuk bab lain kan. Jadi dia tak perasan, dia buat juga benda yang dah lama dia buat, dah 40 tahun sembahyang, itulah dia buat ya. Dan kalau dah biasa bersilat tu, bersilat juga dah jangan turun kiri kanan tu. Kita cucu tanya tu buat bunga apa tu, gayung ke, cekak ke, dalam sini, lepas tu masuk itu lah. Dia macam-macam cara lah. Kalau boleh dibuat satu tesis survey bagaimana angkat takbir masyarakat Melayu, masyarakat Jawa, masyarakat Banjar ke, ikutlah dia akan lihatlah macam-macam rupa angkat takbir ya. Masalah mengangkat tangan beserta takbir ke ataupun bagaimana? Angkat ni seiring dengan takbir ke ataupun macam mana? Kata Nawawi, adapun waktu mengangkat tangan itu bagi mazhab kita ada beberapa wajah, ada beberapa cara. Pertama, diangkat tangan dengan tidak diucap takbir. Macam mana? Angkat, tak ucap, letak sini Allahu Akbar. Itu biasa banyak imam-imam buat macam ni. Dia letak dulu betul-betul Allahu Akbar tanpa mengucapkan takbir ketika mengangkat. Kemudian mulalah takbir beserta menurunkan kedua tangan. Mana dia turun? Allahu Akbar. Macam yang saya sebutkan. Disudahkan turun tangan itu serta habis takbir. Dan sama. Lepas tu kalau orang yang dia cuba nak masukkan niat dalam takbir itu yang panjang, kadang-kadang dah sampai perut, apa tak habis lagi ni padahal dah sampai perut Jadi macam mana Ustaz nak bagi Allahu Akbar between sebutan Allahu Akbar tu niat tu masuk, dia jadi payah. Sebenarnya tak payah mana pun. Dia nak susun niat tu saja, aku sembahyang maghrib 3 rakaat.
Jadi kalau 10 perkataan tu dengan serentak dengan niat 10 kali tak pas, nak kena banyak kali baru lepas. Jadi kalau imam dah waradhalin laju pula dia. Tahu lah dia niat masuk. Yang kedua, cara yang kedua diangkat dengan tidak mengucap juga. Kemudian diucap takbir itu padahal kedua tangannya menyertai takbir, kemudian diturunkan keduanya. Mana di sini? Allahu Akbar. Tadi dia sama. Yang ketiga, dimulakan mengangkatnya dari mula takbir dan disudahkan menyertai takbir, kemudian diturunkan keduanya. Mana cara yang ketiga dimulakan dengan mengangkat dari mula takbir dan disudahkan serta keduanya. Tangan kita bawah. Start daripada paha kita, Allahu Akbar. Dia sedap sikit, semua niat masuk. Dia dari bawah lagi, Allahu Akbar. Semua dapat semua. Itu cara yang ketiga. Yang keempat, dimulakan angkat keduanya serta takbir dan dihabiskan takbir itu beserta habis turunnya. Jadi habis serta turun tangan kita tadi. Mulakan angkat, Allahu Akbar. Di bawah ni. Yang kelima, yang lebih asah, dimulakan mengangkat takbir seperti permulaan mengucap takbir dan tiada sunat pada kesudahan. Yang kelima, tidak ada sudah, maknanya tidak semestinya letak tangan. Angkat daripada mula, Allahu Akbar. Dia ambil tu di tengah-tengah. Bukan yang dah sampai sudah turun. Allahu Akbar. Ada 5 wajah mengangkat takbir. Lepas ni kita nak buat yang mana? Yang 1, yang 2, yang 3. Tengoklah soft kita sekarang. Kalau ada kamera, cuba rakam balik. Lepas tu cuba lihat macam mana bertakbir. Elok buat CCTV. CCTV ni dia tak ingat. Kalau ada kamera dia nampak. CCTV ni tak perasan. Tengok pelaku imam macam mana angkat takbir. Maka jika selesai daripada takbir itu, dahulu daripada sempurna angkat atau sempurna takbir, dahulu daripada selesai angkat. Perkataan takbir ni selesai, tangan tak lepas ke bawah, ataupun selesai dah jatuh ke bawah, takbir belum habis lagi, maka hendaklah sempurnakan yang baki mana-mana. Jangan pula kita gantung tengah-tengah. Allahu Akbar, bar dari sini, habislah turun. Takkan berhenti sini, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pasal apa? Dia ikut habis Allahu Akbar. Dia kata sempurnakan yang baki tu. Ataupun dah sampai tangan Akbar belum ni, Allah Akbarnya tak ada, pasal dah sampai. Macam mana pun, sama ada antara dua, kena sempurnakan takbir, kena sempurnakan kalimah Allahu Akbar itu. Jika selesai dari keduanya atau letak tangannya padahal tiada berkekalan angkat sekalipun, tak perlulah dia kadang-kadang kekal angkat, nak tunggu sampai habis masuk Akbar dengan niat sekali-kali. Masalah mengangkat tangan pudung waktu takbir. Orang yang tak ada tangan, dia kata tak payah angkat takbir. Nak angkat takbir apa, tangan tak ada. Orang-orang yang normal macam kita kena buat lah. Tapi jangan buat panggil orang pudung pula. Dengan siku pula dia angkat. Jari ada, tangan elok, ada angkat elok. Orang yang pudung setakat mana pudung dia? Kalau pudung setakat ni, dia kena angkat juga. Pudung setakat ni, kena angkat juga. Sekadar mana yang dia boleh angkat. Kalau dia nak taat, dia nak ikut sunnah Nabi, dia nak ambil kan, ikutan Nabi mengangkat tu, dia akan angkat tu. Kalau dia kata sunat, ikut pendapat yang kedua, dia tak angkat pun tak apa.
ada yang dalam dokumentari Al-Hijrah ke apa tunjuk seorang Muslim daripada Pakistan. Dia kudung tu sampai atas ni, sampai dekat atas pada siku, atas pada siku, kaki ada. Dia ambil semayang tu basuh muka pun kita kalau kita dah cuba tak ada tangan basuh muka, masuk telinga air dia tadah, dia pusing apa semua boleh bila dia nak baca Quran, dia menulis dengan ajar anak dia dengan kaki. Dia ajar anak dia dengan kaki. Kita kalau orang Melayu ajar dengan kaki, buah ajar namanya kan. Tapi dah tangan tak ada. Anak dia cantik tulisan. Mana ayah dalam keadaan kekurangan tu, dia boleh ajar anak dia dengan sempurna. Ajar tulis dengan kaki, dengan ajar anak melukis. Bila nak buka Quran, dia buka dengan muka dia. Dia buka dengan muka dia. Buka dengan muka. Buka dengan muka dia. Orang yang paling banyak cium Quran dia. Kita habis buka pun tak cium, tutup pun kadang-kadang cium Quran. Bila lihat keadaan itu, sungguhnya dia baca Quran. Kita yang ada tangan ni tak buat pun begitu. Bahkan kadang-kadang tak baca pun Quran. Jika dia kudung kedua tangannya tentang pergelangan tangan, atau salah satu daripada keduanya kudung, nescaya diangkat lengan yang baki. Dan jika kudung lengan sampai ke siku, nescaya diangkat atas kaul yang asah. Dan kata qil, tiada diangkat keduanya. Ini pendapat tak perlu angkat lah kalau dah nampak sikit punya bahu, dekat bahu ada sikit lagi nak angkat, dapat kata tak perlu angkat tu tak apa. Qil lah dapat. Jikalau tiada upaya mengangkat tangan melainkan dengan lebih daripada disuruh ataupun kurang daripada, nescaya memperbuatkan dia akan barang yang memakan. Dan jika memakan perbuatan itu lebih, hendaklah perbuat yang lebih. Mana kalau makan macam mana? Buat secara barang yang mungkin dia buat, maka buat. Masalah mengangkat tangan, tapak tangan menghadap kiblat waktu takbir. Tapak tangan menghadap kiblat waktu takbir. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim dia, disunatkan bahawa tapak tangan kepada kiblat pada waktu angkat takbir. Sebab tu bukan ke bawah. Dia sujud kat bawah, sujud di bawah. Kiblat depan tu. Itu kena angkatlah ke depan. Ke depan ni kena ngadaplah kiblat. Itu yang terbaik. Lihat masalah yang akan datang. Dan jikalau tertinggal mengangkat tangan hingga datang setengah takbir, bolehlah diangkat keduanya pada yang baki. Lupa dah lepas baru, maka kena angkat pada baki yang ada. Jadi jikalau ditinggal hingga habis takbir, tiadalah boleh lagi diangkat keduanya kemudian dari lepas pada itu. Maknanya kalau kita dah terlepas, kalau baru sebahagian daripada itu kita nak angkat, boleh angkat lagi. Tapi kalau dah habis, habis maksudnya dah tidak ada lagi perbuatan untuk mengangkat takbir, dah ada letak tangan dan sebagainya, maka tidak perlu lagi kita angkat. Tuan-tuan dah clear, dah duduk, dah masuk apa semua. Tak perlu aku tak angkat takbir tadi, nak batalkan sembahyang, nak angkat pula, tak boleh lah. Maka jangan pula seorang yang mengucap takbir itu dipendekkan dia sekira-kira sampai tiada dapat diertikan. Jadi perkataan takbir kita tu jangan terlampau pendek, kita sebut sampai tak faham maksud. Macam mana? Shortcut. Akbar. Akbar. Allahu Akbar jadi Akbar. Allahu Akbar. Akbar apa benda?
Sekarang kan banyak SMS ni bahasa kan. Semua jadi ringkas. Jadi Allahu Akbar pun dah jadi short form. Middah. Sama Allah middah. Tak boleh ya. Kena sebut dengan sempurna. Ini dah kira zaman dah nak cepat ni semuanya dipendekkan. Jangan buat pendek sampai tak ada makna. Dan jangan pula melampau-lampau panjangnya. Disebut sini bercirit. Cirit. Kalau kita Jawi ni ada dulu ya. Orang Perak ni panjangnya bercirit-cirit panjang. Saya baca gitu. Masa ni ada orang Perak, orang lama. Panjang benar tu Ustaz kalau bercirit panjang tu. Cuba Haji tolong buat kan. Dia buat lah, Allah buat panjang sungguh dia buat. Kalau setakat yang imam tadi tu belum lagi bercirit tadi. Ya? Dia mungkin intonasi dia mengelenggang ke Allah Akbar. Ya? Jangan terlampau panjang sangat. Bahkan ucapkan dengan terang sahaja. Allahu Akbar. Ya? Tetapi adakah dipanjangkan takbir itu lebih baik atau dipendek lebih baik? Mana satu? Kata Imam Nawawi, padanya ada dua pendapat. Yang paling bagus ialah dipendekkan, jangan dipanjang-panjangkan. Kalau kita belajar tajwid pula, tidak ada hukum mat kan? Dengan lebih-lebih sangat. Kadar panjang dia. Allahu Akbar. Jenuh orang nak nunggu bar ya. Biasa je lah. Allahu Akbar. Tak panjang, tak pendek mana. Pendek sangat pula. Bila masa imam kat takbir? Tahu-tahu dah selesai senyap dah. Dia dah kat takbir. Pasal pendek sangat. Itu pun tak cantik juga. Jadi sederhanalah, tidak panjang sangat, tidaklah terlalu pendek. Baik, meletakkan tangan di bawah dada atau kat mana? Ini saya tanya masa kelas ni, saya pernah tanya. Sebab dia sebelum saya baca hadis ni, dia dah tanya dah hari minggu sebelum tu, Ustaz macam mana angkat takbir? Macam ni boleh letak pada anjing dulu, sampai debat nanti dia akan jawab, tak payah tanya. Ada orang sembahyang macam ni boleh tak Ustaz? Bawa halkum letak. Ada yang sebelah hati belah ini. Ada cuti kat jantung. Mana sebelah tangan dia? Ada yang pegang pusat. Hampu turun. Perut dah terlalu tondeh dengan bawah tu. Hampu dia. Macam mana yang sebenarnya? Orang perempuan, jadi sebab kita tak nampak dia pegang telekong. Dan dia pun pegang apa tak tahu tak. Kita tak nampak tapi Tuhan nampak. Dia sedap je garu ketiak. Semua tak. Allahu Akbar. Jadi nak tahu mana ni? Bagi yang boleh letak tangan lah. Ini cerita orang yang ada tangan sempurna, yang tak paralyzed, yang okey, yang boleh bergerak. Kata ulama, letak tangan itu tangan akan tangannya kemudian daripada takbir, selepas takbir. Hendaklah diletak keduanya di bawah dada sebelah atas daripada pusat. Ada ke pusat tempat lain? Tak ada situ lah kan. Ada dua pusat sebelah ke atas, tepuk satu lagi. Yang normal pusat dia. Jadi dada mana? Dia bukan betul dada, bawah dada. Tak suruh tunjuk biologi mana sini. Pandai-pandai lah ni, buah dada bawah dia. Jangan pegang macam ni. Macam ni. Kemudian antara pusat atas dia, itu yang terbaik antara. Yang ajaran sesat yang tak betul tu jangan ikut lah. Pegang rata-rata dia pegang.
Yang ni jawapan kepada orang tanya saya dulu ya. Bahtiar, mana cara tangan nak letak kat mana ya. Baik. Ini mazhab Syafi'i dan kebanyakan. Dan kata Abu Hanifah, setengah daripada mazhab Syafi'i juga kata letak bawah pusat. Ada juga pendapat itu mazhab Hanafi. Kalau dia buat itu Hanafi tu. Jadi hampa bawah pusat. Letak macam ni bawah pusat. Abang Hanafi ke Syafi'i? Hanafi. Tak apalah. Tak pokok dah 9 bulan, berapa tahun dah 9 bulan ni. Tak bawah. Kalau dah terlalu boroi pula, memang dia sedap letak atas tu. Parking sedap lah. Saya sedap jadi lagi Ustaz. Boleh rasa pun ke buat apa kan. Gerak dia dalam perut. Nah itu pendapat Hanafi dan sebahagian daripada Syafi'i. Bermula pendapat yang paling kuat apabila diturunkan keduanya hendaklah diturunkan dengan lemah lembut dan taruh di bawah dada sahaja. Ini pendapat yang paling kuat. Cara dia tangan ni jangan turun laju-laju. Lembut. Allah. Itu tak betul. Yang paling asal dia lembut, lemah lembut turun. Turunkan lemah lembut dan letak di bawah dada sahaja. Kemudian cara dia tangan kanan di atas tangan kiri. So mana landing dulu? Kiri lah landing dulu. Kalau gitu saya turun satu. Tak ada sama-sama lah. Kiri dulu, kanan pula. Sama-sama tapi pergerakan kanan di atas kiri. Kata Qil pendapat yang lain, lepaskan dia dan anjurkan pada masa turun itu, kemudian mulalah mengangkat keduanya, letak kulit di bawah dada. Macam mana maksud? Yang kedua pendapat dia, Allahu Akbar ni, dia anjurkan dulu tangan, kemudian boleh letak. Kita biasa tengok orang buat itu. Dia angkat takbir, sama ada yang dia letak ataupun dia bermula Allah ataupun Allahu Akbar. Ada. Dia anjurkan dulu tangan, kemudian dia letak di tempat dia. Nanti ada dalam kitab tu. Kalau orang nak berhujah dengan kita, bukalah jilid pertama, muka surat 138. Ada orang yang sembahyang. Tapi orang perempuan dia tak boleh kibah telekung. Dia ada berapa banyak perbuatan tu. Dia rasa rimbah sangat. Kalau tak, okey lah tu. Bila nak jatuh dia rimbah dulu kain telekung. Tak. Dia semua anjur dia tak boleh nak kibah kain telekung. Baik. Masalah 281. Mengangkat tangan waktu takbir itu apa hikmatnya? Kita dah masuk nak habis dah ni. Apa hikmatnya tujuan dia angkat tangan tu? Kalau orang tanya kita, kalau tak ada hikmah kenapa angkat? Tentu di sana ada hikmah. Ulama cuba dan memahamikan pada orang yang sadar ni apa tujuan dia angkat. Kata Imam Nawawi ketika dia mensyarahkan hadis dalam kitab Sahih Muslim ni, telah berbeza pendapat ibarat ulama pada hikmah mengangkat takbir. Mana berbagai hikmah pandangan para ulama waktu mengangkat takbir atau ihram itu. Kata Imam Syafi'i, memperbuatkan dia itu kerana apa? Membesarkan Allah. Kita kena rasa perkataan kita sebut tu Allahu Akbar, dan kita angkat ni pun kita rasa kita membesarkan Allah daripada yang lain. Ini hikmah yang kita angkat. Kalau kita tak angkat, kita tak berapa rasa kebesaran Allah itu. Menurut bagi perbuatan Rasulullah SAW membesarkan Allah, dan menurut perbuatan Nabi SAW. Itu kata Imam Syafi'i. Kata orang lain, diperbuat demikian itu menunjukkan merendah diri.
mengangkat takbir ni merendah diri dan menyerahkan tubuh badan dan jiwanya kepada Allah. Itu ulama tasawuf, seorang dia tanya pada guru sufi dia, hikmah diceritakan angkat takbir ni. Dia kata ke anak murid dia, kita tolak dunia ke belakang. Allah, kita sampai kita tolak dunia ke belakang. Tak ada dunia, belakang dunia ni Allah Maha Besar je kat hati. Kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tubuh kita, roh kita, hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang belajar tarekat ataupun sufi, bagi dia, kalau solat fizikal tidak solat batin, bagi dia tidak sah lagi sembahyang. Bukan perkara pelik bila kita dengar solat batin. Kena faham juga lah solat batin tu apa dia. Bukan solat batin dia duduk baring, aku sembahyang dah, aku solat batin dia. Itu tak solat lagi namanya. Solat batin ni perbuatan dia tu macam tadi. Dia solat macam 3 rakaat, 4 rakaat. Tapi bukan fizikal saja solat, batin dia sama solat. Maknanya hati dia sama solat. Dia rasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang bergerak dua tadi, solat batin dan solat fizikal ni, dia akan lahir khusyuk dalam solat. Lepas tu terlalu besar ancaman, peringatan Tuhan terhadap orang yang sembahyang lalai. Allazina hum fi solatihim sahun. Tuhan ingatkan tu, yang lalai dalam sembahyang dia. Dan menunjukkan kepada Allah menurut perintah. Bila kita letak bawah tu, kita bawa kefahaman, kita ikut apa perintah Allah. Allah saja yang Maha Besar. Kita baca surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya sunnya padamu saja kami mengabdikan diri, bukan menyembah. Kita dah ulas dulu. Kita guna perkataan itu pun biar sesuai. Kerana kalau perkataan itu boleh dikongsi dengan benda lain, sembah. Sembah tok bekor pun sembah. Sembah pokok pun sembah. Allah pun sembah. Tak boleh. Kira kita punya pentafsiran tu sudah level sama dengan benda lain. Hamka dia sebut dalam tafsir dia, kalau boleh kita fahamkan pada masyarakat, pengertian iyyaka na'budu itu mengabdikan diri pada Allah, bukan menyembah Allah. Jadi bila kita sebut bukan menyembah Allah, anak-anak kita yang tak faham, kalau tak sembah Allah, sembah apa pula? Jadi bila level mereka, kita sebut dulu sembah Allah. Bila dah galak datang kelas, dah memahami bahasa yang lebih indah, kita ambillah faham bahawa mengabdikan diri pada Allah, dan hanya padanya, pada Allah kita mohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kata kil, pendapat kata sebagaimana benda yang orang kena tawan, kan orang kena tawan, kan, angkat tangan kan, kan dia angkat tangan, lepas tu apa dia kata, jalan ke sana, ke kiri, orang dah selender, dia angkat tangan. Begitulah orang yang solat, dia selender, dia akan serah diri pada Allah, apa yang Allah suruh. Seperti orang yang kena tawan. Dan orang yang kena tawan itu tak kala kalahnya menyuruh ia akan tangan, alamat ia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kepada orang yang menawan dia. Yang kita kena rasa diri kita ditawan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ikut perintah Allah. Demikianlah juga mengangkat takbir, dan kata sebahagian lagi adalah satu tanda kepada membesarkan barang yang dimasukkan padanya. Ini dah lebih mendetail, lebih dalam lagi. Maknanya kita Allahu Akbar ni kita memasukkan kebesaran Allah. Dan kata pendapat lain lagi, bermula yang demikian itu ialah mengisyaratkan pada membuang ke belakang. Ini yang saya sebut tadi.
Takbir ni buang ke belakang segala pekerjaan dunia. Kita angkat takbir ni, kita buang ke belakang segala kerja dunia. Macam mana tadi? Bulan lemak tengah masak ni, tengah panas. Lepas tu tutup dulu, jangan api slow. Api slow ni dia teringat-ingat, korang rentung, korang kering air ke. Tutup sekali, sambung balik. Sebab apa? Bila kata buang dunia ni, api yang dekat dapur tu kita tutup. TV pun kita pause tu, kita ingat lagi kan. Tutup terus, tak ada pause. Jadi kan video kita pause, tak apa, kita pause dulu. Tapi dalam sembahyang kita ingat, habis Assalamualaikum je, tak boleh play. Sembahyang depan diri, ya. Kena pula PVR boleh rekod bola lah. Dia sembahyang. Itu orang yang Tuhan sebut dia sembahyang, bukan dia tak sembahyang. Tapi sembahyang dia sekadar sekadar itu je. Bukan ada rasa perhambaan dia kepada Allah. Kalau dia faham daripada mula takbir, dia membuang ke belakang segala perkara dunia, dan berhadap sama sekali atas solat dan munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Munajat. Dan sebagaimana mengandung kehendak-kehendak yang demikian itu oleh kata Allah Subhanahu Allahu Akbar. Itu tersimpul di dalam perkataan Allahu Akbar. Maka bersetujulah perbuatannya dengan kata perbuatan Allahu Akbar, dengan perbuatan dengan sebutan, dengan perbuatan tadi sekata, membelakangkan dunia, membesarkan Allah dalam badan dia, dalam tubuh dia ataupun dalam hati dia. Dan pendapat yang akhir, ia adalah satu isyarat kepada masuknya dalam solat. Artinya bila seorang yang dah Allahu Akbar, dia dah masuk solat. Bila masuk solat, dulu kita belajar bab tahrim, wa tahlilu taslim. Maknanya haram dah kita cakap. So dah Allahu Akbar, dah sempurna niat apa semua, tiba-tiba kita nak cakap, haram kita bercakap. Tapi nak buat juga. Pasal apa? Nak bagi tahu macam-macam ada benda yang terlupa. Kita lupa nak off telefon ke, nak silent ke. Cuk, buat lain. Apa cuk-cuk? Tak ada cuk kepada Tuhan. Main cuk dah dia. Kira tadi tak aci. Padahal dah sempurna, komplit dah. Isyak 4 rakaat menghadap kiblat kerana Allah, komplit. Haram kita batalkan dia. Melainkan perkara batal lah, kentut takkan kita nak kata tak pula, kan? Melainkan kita yakin Allahu Akbar, Allah tak habis semayang lagi. Itu ambil lah semayang. Bukan mana tak boleh batalkan semayang, kenalah. Sebab kita yakin bahawa kita tak ada air semayang. Walaupun imam jangan buat hal dia kata haram, berhenti, aku pun terus makmum tak tahu imam ada semayang tak ada. Kalau dia rasa tak ada semayang rakaat kedua, berhentilah. Kena isyarat orang belakang tu naik ke depan. Dia ada dalam satu kitab fiqh dia sebut macam mana ustaz kalau dia teringat waktu sujud dia tak ada wudu, takkan dia senyap keluar. Kalau dia senyap keluar, makmum macam mana nak tahu? Apa hal imam lama sangat ni? Dia kena sudahkan Allahu Akbar. Jadi imam bangkitlah, Allahu Akbar tu. Si makmum tahu, tak perlu dah dia ngesut. Waktu duduk tu dia nak mengesut ke depan. Dia di tempat dia bangun. Di tempat dia tu, walaupun dia tak jadi imam lagi, imam dah tak ada, dia raba ke depan dah tak ada imam. Tak perlu dia menyengung gitu. Dia tempat dia Allahu Akbar. Lepas tu dia bergerak ke depan. Boleh gerak ke depan. Ini dia faham nak ganti tempat imam, dia mesti kat depan. Nak gerak macam mana? Gerak dah macam
Macam mana yang dia boleh bergerak? Kalau orang tengok pun kelakar yang pukul nak. Ya? Jadi cara kita nak mengganti imam tu di tempat kita, kalau kita di belakang. Sebab tu afdal disebut susunan orang duduk di belakang imam tu orang yang faqih, orang yang tahu hukum fiqh, hukum solat itu utamanya. Dan dia juga orang yang bacaan dia bagus, supaya dia boleh ganti. Kalau semayang zuhur, semayang asar, okey tak ada bunyi, cuma Allahu Akbar masa tu orang semua nak jadi imam. Hukum maghrib, isyak, subuh, mana imam zuhur? Tak ada nampak waktu sebab tak bunyi. Benda tak bunyi. Arwah ayah saya dia sebut, seorang ustaz, dia guru Quran, memang orang kata tegas sangat dari segi makhraj huruf apa semua. Jadi dalam satu seminar, dalam kira macam bengkel lah tu, yang tu dia datang lewat, apa nama ustaz tu, guru datang lewat. Jadi semua ustaz tu yang ikuti bengkel tu semua ustaz, tapi guru kepada ustaz tu main lewat, dia jadilah imam kan? Masuk guru dia jadi kawan-kawan dia nampak, suruhlah guru dia duduk tepi. Kira sebab orang belakang tu dah angkat takbir. Imam ni dia boleh perasan belakang tu, dia boleh perasan tu guru dia belakang, dia baca punya dah meletak, punya dah gigih suara dia, dia bermula sampai habis. Penuh mata perlu jantan keluar, dan teruk daripada nak nikah lagi. Saya takut dengan ustaz. Kalau tak lulus markah Fatihah, tak dapat sanawi, tak boleh mengajar. Itu dia tegas tu. Dan ustaz-ustaz pun tak ramai. Pak Senawi ni ramai ambil lepas tu. Dah ada Pak Senawi pun kalau baca Fatihah dengan dia tak dapat, dia tak bagi. Kau tak jadi imam. Kalau dekat 70 yang markah, tak jadi imam. 80 ke atas tu baru boleh jadi imam. Kita hari ni tak sampai 50 jadi imam. Jadi tuan-tuan rahimahumullah, habis kita ikut. Ada satu hadis lagi yang pendek kita baca. Bab ma jaa fi fadl takbir ula. Bab pada menceritakan kelebihan takbir yang pertama. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, dikendaki dengan takbir pertama ialah takbiratul ihram. Maka kelebihan takbiratul ihram itu dapatlah kenyataannya daripada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Demikian bunyinya. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillah 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Ni orang yang di Mekah yang nak ambil, bukan dekat di Mekah, tadi di masjid Nabi ke? Kat kita kat sini Nabi tak sebut pun kat masjid mana. Hadis ni Nabi kata apa? Man shalla, siapa yang sembahyang kerana Allah, lillah. Pertama Nabi sebut sembahyang kerana Allah 40 yauman, selama 40 hari, fi jama'atin, dengan berjamaah, yudriku, sempat dia, mendapat dia takbiratul ula, takbir yang pertama. 40 hari, 5 waktu berjamaah itu dia dapat takbir yang pertama dengan imam. Kalau dia datang, imam dah rakaat ketiga, berjamaah juga takbir dah rakaat ketiga. Kutibat, ditulis baginya, bara'atani, 2 kelepasan. Apa dia? Bara'atun minan nar, lepas dia daripada api neraka. Wa bara'atun minan nifaq, dia terlepas daripada nifaq, kefasikan. Nifaq, kemudian ini suatu ganjaran yang besar.
dengan kita buat atas dunia ni, kadang-kadang kita rasa esok pencen, esok boleh lah kot. Sekarang mana atas jalan raya je asal macam mana? Sekarang asal 4, maghrib tadi 6.58, tak sempat nak sampai sini. Dia putaran je. Masa tu kadang awal, kadang lewat kan? Tapi orang yang fikir bagaimana nak dapat fadilat ni, dia akan buat kan? Lepas tu orang rumah kita kan? Dia kena faham lebih dengan suami dia. Kalau suami dia balik lewat kan? Dia tahu dah tu pasal apa dia nak dapat takbiratul yang pertama kan? Asar dia tak balik, Zuhur tak balik kan? Kalau dia balik, dia dah balik rumah pula, maghrib dengan isyak dia duduk kan? Kita kena sangka baik, suami aku nak dapatkan takbir yang pertama. Jangan kita tanya buat apa lama-lama kat masjid tu ni kita susah sikit kat atas dunia, kita senang sama-sama dekat akhirat. Jangan balik awal, pergi duduk lama-lama. Itu macam perli pula kan. Faham balik awal. Kita balik awal itu kena, balik lewat pun kena. Sebab tak kena dah, hari ni bukan apa ni, memang nak suruh pasal dah tahu nak dapat takbiratul yang pertama 40. Elok hari yang 38, 39 cobaan. Dia ajak pergi shopping pula. Macam mana nak dapat? Jarak masa tu pula tu dekat-dekat. Nak kena carilah tempat shopping yang ada masjid. Agak-agak lagi setengah jam nak masuk waktu, berhenti dulu dengan isteri, dengan suami. Boleh kawan nafsu. Man khafa maqama rabbih, orang yang takut pada Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia akan melarang ataupun menegah dirinya daripada mengikut hawa nafsu. Fa innal jannata hiya al-ma'wa, maka sesungguhnya syurga bagi balasan. Orang yang takut pada Allah dia tahan diri dia daripada mengikut hawa nafsu, Allah balas dia dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah soalnya, adalah sabda Nabi SAW bara'atun minan nar ini, lepas daripada neraka dengan 40 hari sembahyang jemaah, dia mendapat rakaat pertama itu ada muskil, iaitu lepas dari neraka. Dan jikalau ia memperbuat sebarang apa dosa besar seperti berzina, maka riba, minum arak dan hak ibu bapa dan lainnya, maka adakah jadi lepas semuanya dengan sembahyang 40 hari itu dengan tidak berhajat pada taubat? Kalau ikut hadis ni, lepas cukup 40 hari dia enjoy. Aku dah tak masuk neraka dah. Bara'atun minan nar. Jangan buka tudung kita pergi joli habis. Dah, dia tak masuk gitu. Dia kena taubat. Dia kena taubat juga. Sebab kalau kita, sebab tu dia sebut man salla lillah 40 hari. Kenapa 40 hari? Fitrah manusia di 40 hari ni dia boleh bentuk. 40 hari tu yang orang disebut keluar jemaah 40 hari. Kenapa? Kerana dalam masa 40 hari ni dia boleh membentuk. Tapi kena lillah, bukan kerana itu. Kalau kerana ada lain daripada Allah, kerana nak aku dipandang orang, Allah sebut dah, kau tak dapat. Dan Nabi kata, kamu berjuang kerana nak syurga tak? Kamu berjuang supaya kamu mati di gelar syahid, bukan kerana agama Allah. Lepas tu Nabi sebut man salla lillah, selama 40 hari lillah, kerana Allah, dia dapat perubahan pada diri dia. Dan dia kena taubat kalau dia melakukan kesilapan. Bukan mana lepas 40 hari dia jadi Nabi, tak buat salah. Dia kena taubat. Ulama sebut taubat ni dia ada 4 peringkat. Pertama, taubat daripada dosa besar. Kita tak buat dosa besar dah. Kalau pernah kita tinggal sembahyang, kita tak pernah tinggal sembahyang dah. Kita tak minum, kita tak buat benda-benda dosa besar lah. Tak mengumpat, tak zina, tidak judi, ataupun apa yang dikategori dalam 70 dosa besar tu, kita tak buat. Alhamdulillah, kita taubat, kita tinggal. Kita kena taubat juga. Taubat daripada dosa-dosa kecil pula.
dia kena pergi pula kedua. Jangan dah taubat dosa besar, dosa kecil tak apa. Nah, taubat yang kedua, kita taubat daripada dosa-dosa kecil. Kalau dosa kecil kita dah taubat, kita tak buat, tak ada benda lagi nak taubat. Tak, kita kena taubat daripada perkara-perkara makruh. Perkara makruh. Banyak perkara makruh ni. Belacan makruh. Belacan tak boleh. Kita dah taubat satu keluarga bang, belacan dah tak masuk dah. Belacan menaga ke, belacan mana ke, wudu ke apa ke. Semua benda makruh tak masuk rumah dah. Taubat. Semua benda makruh dia tak buat, dia kena pergi pada peringkat yang akhir. Taubat daripada meninggalkan perkara aulawiyat. Dia ada pilihan. Dua-dua baik. Tapi dia tinggal yang terbaik. Dia ambil yang second. Dia kena taubat tu. Dia kena ambil yang terbaik. Barulah dia melaksanakan komplit yang prioriti yang pertama. Artinya kalau sebelum ni ada pilihan antara terbaik dengan second, dua-dua okey, tapi yang terbaiknya yang A. Dia buat B, dia kena taubat, jangan ambil B, kena ambil A. Lama dah dia hidup dengan B, dah 10 tahun dah dia pegang dengan B, kena taubat, kena ambil A. B ni bukan salah, tak salah lah. Dan kalau makruh pun dia tinggal, B ni pun dia tinggal, insyaAllah dia akan buat yang terbaik. Contoh dia kata apa? Ini bab solat. Solat ni waktu dia muasah, luas. Okey, solat waktu dia luas. Maghrib ke Isyak, kita boleh semayang pukul 7, boleh semayang 7.30 selagi tak masuk Isyak. Kan? As-salah fi waqtiha, waktu dia. Kita semayang dalam waktu. Kita berjemaah. Kita satu kereta berhenti dekat masjid tu, orang dah semayang dah. Orang dah semayang maghrib, kita belum semayang lagi. Kita semayang berjemaah, kita dapat 27 rakaat. Dapat 27 sebab kita berjemaah. Tapi kalau kita buat yang paling afdal, masuk waktu je terus semayang. Dia tak ada lagi nak drag. Dia boleh ambil pendapat yang kedua, drag sikit dalam waktu. Tapi yang kata afdalus solat fi awal waqtiha, tu yang paling afdal. Dia tidak menyalahi yang paling afdal. Dia akan buat yang paling afdal. Jadi jangan pula orang dia dah buat awal waktu, dia menghukum orang yang semayang ada 10 minit lagi nak habis waktu. Dia kata tu tak bagus. Dan dia semayang juga. Dia semayang lah tu. Dia berjemaah juga. 7.50, pukul 8 masuk Isyak. Ataupun dia semayang 7.55, salam-salamnya Allahu Akbar Isyak. Okey lah, berjemaah lagi, dapat juga dia selagi tak masuk waktu Isyak. Ataupun setengah ulama kata Allahu Akbar, ataupun sempat satu takbir, satu rakaat azan Isyak. Maknanya dia semayang dalam waktu dah. Dia semayang dalam waktu. Dia semayang dalam waktu lagi. Kalau dah Allahu Akbar sama dengan Allahu Akbar azan, itu tak ada. Itu dah habis waktu. Dah habis waktu. Tapi kena qada tak? Kita niat tadi masa itu tunai, ataupun kita tak sebut adaan, qadaan. Usalli maghrib qadaan, usalli maghrib adaan. Sebut ke tak sebut ke? Kalau dalam waktu adaan. Kalau tuan-tuan semayang sekarang ni asar, kerana masuk maghrib Isyak, tuan-tuan main maghrib, niat usalli fardhu maghrib, tu dah kira qada tu. Sebab apa? Qada kata ulama melepasi waktu yang kita akan mamputa, yang telah ditentukan. Dan ada sebuah hadis lain yang disebut man nama au nasya, siapa yang tidur ataupun lupa daripada solat ni, fal yusalli iza zakara, maka hendaklah dia sembahyang bila dia ingat.
Dan ada yang berhujah dengan hadis ni. Maknanya dia sibuk buat kerja, tiba-tiba teringat, tak semayang lagi. Teringat je, terus semayang. Tak ingat tu dah pukul 4.30, Zuhur tak semayang lagi. Zuhur dah habis, ingat dia terus semayang. Bagi dia tak ada qada dalam semayang. Tapi dalam mazhab kita ada qada. Dia nak jawab apa dia? Saya 15 tahun hidup dalam keadaan bergelumang tak semayang. Apakah perlu dia qada semua semayang dia? Bila dia dah sedar, dia dah ingat semayang itu wajib. Semayang itu wajib. Macam mana dia nak buat 15 tahun? Sedangkan hadis tadi ni menunjukkan dia tak perlu qada 15 tahun semayang. Hadis yang kita baca tadi, yang saya sebut tadi, memberi faham seolah-olahnya kita dah sedar kepentingan dan kewajipan solat tu ketika umur 60, maka kita semayanglah masa tu. Baki sebelum tu 60 tahun tu tak perlu kita qada. Ini pendapat yang kurang disetujui oleh ulama Syafi'i. Kebanyakan ulama Syafi'i sebut kena qada sekadar yang kita mampu buat. Kita ingat kita kena qada sejak solat yang kita tinggal. Sejak solat yang kita tinggal. Ada dalilnya. Kalau Syekh Nuruddin dia buat hujah sebagaimana puasa. Dia sebut ada seorang perempuan, dia kata kat Nabi, apakah aku kena gantikan puasa ibu dia yang telah meninggal. Hutang dengan Allah lah, dia qada ni, dia tak tunaikan fardu wajib ni, dia hutang. Kalau hutang dengan Tuhan, hutang dengan manusia, mana yang paling utama kita nak buat? Kalau hutang dengan manusia kita bayar, hutang dengan Allah lebihlah kita kena bayar. Kita tunai balik, kita kena ganti balik. Ini pandangan. Tapi tak tahulah, tuan-tuan mungkin dah sampai satu tahap keimanan. Bila dia sedar, dia rasa aku tak perlulah nak qadakan solat. Aku tak perlu solat. Macam si yang baru masuk Islam, umur 40 tahun. Jadi dia nak semayang ke yang 40 tahun dia tak Islam. Dia baru sedar, baru terima iman, baru terima Islam, dia mudah. Takkan dia nak qada balik 40 tahun. Ini pandangan para ulama. Tapi kalau kita tahu semayang ni daripada kecil, daripada kita sedar semayang tu wajib, semayang tak boleh tinggalkan, kita tahu tapi saja kita tinggal, ada ancaman berat daripada Nabi SAW. Man taraka salat muta'ammidan faqad kafara haram. Siapa yang sengaja meninggalkan semayang dia, maka dia jadi kufur dengannya. Tak boleh nak berlakon lah, tak boleh nak berlakon. Allah tahu dalam hati dia. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadha jam'an